Lagi wala sakhaban fil aswaq. Dan Nabi ini bukan orang yang suka berteriak di pasar. Nabi SAW waid itu sebagai penjual. Nabi juga berniaga. Nabi tak pernah berteriak, mari beli. Tak. Kerana perbuatan itu, walaupun dianya adalah salah satu strategi ke cara menarik pelanggan ke, tapi orang akan memandang orang itu dengan pandangan yang rendah. Kan? Bermakna cara bagaimana Nabi SAW berniaga? Ya, Nabi SAW itu akan kita panggil menyediakan tempat dengan selesa, dengan baik. Orang datang diterangkan dengan baik, dengan jujur, dengan amanah oleh baginda Rasulullah SAW, dengan benar. Lepas tu Nabi mengatakan at-tajir as-saduq al-amin al-muslim ma'syuhada yaumil qiyamah. Seorang peniaga yang bercakap benar, saduq, al-amin yang amanah, al-muslim menjalani kehidupan Islam, jaga salat, jaga kewajipan, ma'asyuhada yaumil qiyamah, nanti dia mati kemudian dibangkitkan bersama dengan para syuhada pada hari kiamat. Tak ke Gaza, tak ke Palestin, tak masuk medan peperangan, niaga bercakap benar, amanah, tak tipu, tak khianat, jaga kewajipan-kewajipan dalam Islam walaupun sibuk berniaga, maka dia mati, dia akan dibangkitkan dengan para syuhada pada hari kiamat. Masya-Allah. Tapi kalau kita bukan main lagi, oh kita kena berjihad, oh kita kena membela ke Palestin, niaga menipu. Ajib. Kan? Bermuamalah khianat. Ajib. Macam mana? Mana ruh Islamnya? Kan? Jadi kita kena betulkan, kita berada di mana pun kita bermujahadah, kita sedang berjihad. Berjihad dengan hawa nafsu kita. Kerana itu sebenarnya yang menjadi kekangan dan halangan untuk seseorang itu sanggup berkorban harta dan nyawanya kerana untuk Allah. Di'la'i kalimatillahi al-ulya. Walaupun kita sekarang ni ada semangat jihad, tapi belum tentu kalau dianya berlaku kita ni akan stay dan juga akan berada di barisan untuk berperang ataupun kita kata mempertahankan Islam. Belum tentu kita cakap je sekarang ni sebab kita tak berada di situ, belum melalui daripada atas kepala kita, dan letupan itu tak hampir dengan kita. Dan entah ketika mana baru sikit pun dah melompat lari dah. Kenapa? Kerana lemahnya diri kita kerana sentiasa menurut kepada hawa nafsu, kerana cinta kepada dunia, hubbud dunia. Kerana karahiyatul maut, kata Nabi, kerana takut mati. Itu semua ada penyakit yang disebut dengan penyakit wahan, kata baginda Rasulullah SAW. Kan? Sekarang jauh-jauh boleh cakap lah. Kenapa? Kerana yang kamu kena bermujahadah adalah yang betul-betul akan menjadikan kamu adalah pahlawan yang tangguh di dalam Islam ini, dalam agama ini, adalah apabila kamu mampu untuk mengalahkan dan berjihad dengan hawa nafsu. Hadis yang 332, Anas bin Malik radhiyallahu anhu melaporkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana 'indahu rajulun bihi atharu sufratin. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakadu yuwajihu ahadan bi syai'in yakrahu. Falamma qala lil qaum law qultum lahu yad'u hadhihi sufrah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan satu ketika ada seorang yang dianya hadir di dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yang mana dia memakai pakaian yang ada celupan sufrah ataupun dipanggil berwarna kuning, celupan berwarna kuning. Yang mana Nabi SAW ada melarang seorang orang memakai baju warna kuning. Ini ada perbahasan para ulama ketika mana adanya larangan. Yang pertama, ada larangan dari Nabi SAW memakai baju berwarna merah. Itu ada juga, dan ada juga riwayat menyebutkan Nabi melarang untuk memakai berwarna kuning. Tapi larangan di sini adakah haram ataupun makruh, itu diperbahasan oleh para ulama. Walhasil disimpulkan oleh para ulama, kalau warna merah ini untuk lelaki lah, maksudnya bukan perempuan, yang dianya semuanya murah, menyala, tak ada campuran daripada warna yang lain, maka ianya makruh. Tapi kalau warna merah itu dianya ada bercampur dengan warna yang lain, maka dibolehkan berdasarkan sepakatan para ulama. Tapi kalau dia betul-betul merah menyala, maka hukumnya adalah makruh dipakai oleh orang lelaki. Ini berwarna merah. Adapun warna yang dicelup dengan usfur seperti sufrah yang disebutkan ini. Jadi sufrah disebutkan dengan berwarna kuning atau oranye. Maka ianya adalah termasuk daripada yang sama. Kalau dia mata-mata berwarna kuning yang menyala, maka dianya adalah makruh. Kalau tidak, dianya adalah dibolehkan oleh para ulama. Dan kalau kita celup dengan warna dengan za'faran, maka hukumnya adalah dibolehkan dengan sepakatan para ulama. Baik. Orang yang melarang kepada perkara itu diambil daripada riwayat daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, yang menceritakan Nabi SAW mengatakan bahawa ketika Nabi pernah melihat Abdullah bin Amr bin As dipakai baju yang dicelup dengan sufrah yang disebutkan ini, maka Nabi SAW mengatakan, inna hadhihi min thiyabil kufar fala talbasha. Sesungguhnya ini adalah pakaian orang-orang kafir, maka janganlah kamu memakainya. Jadi bermakna Nabi SAW tak suka kalau ada yang memakai tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Adakah warnanya itu menjadi problem? Pada zaman itu dikenali orang yang memakai berwarna sufrah, berwarna kunyit, seperti kuning oranye, itu dipakai oleh orang-orang kafir. Seperti mana, minta maaf, seperti contohnya sekarang ini juga seperti Buddha, contohnya Sami yang pakai itu. Jadi Nabi di sini sebenarnya mengajarkan kepada kita kalau sebaiknya kita ini tidak tasyabbuh, tidak sama dengan orang-orang kafir. Walaupun pada asalnya tak berniat untuk nak meniru, akan tetapi dibimbangi akan membawa, kita panggil, kebiasaan untuk sama seperti orang-orang kafir.
Tapi kalau memang berpakaian itu untuk tasyabbuh dengan orang yang kafir, hukumnya haram. Hari ini kita problem yang itu. Berapa banyak atau berapa ramai orang-orang Islam yang suka meniru kepada cara berpakaian, bahkan cara kehidupan orang-orang yang kafir. Kata Nabi SAW, man tashabbahu biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru satu kaum itu, maka dia tergolong dengan kaum tersebut. Bahkan Nabi SAW sendiri pun seboleh mungkin kalau ada sesuatu yang mau tidak mahu, ianya akan menyamai kepada sesuatu kaum khususnya yang bukan Islam, Nabi akan cuba menyalahinya. Contoh, Nabi SAW berpuasa pada 10 Muharram, dan itu merupakan dari kebiasaan Nabi, bukan hanya ketika sejak Nabi berhijrah ke Madinah, tidak, hatta di Mekah pun Nabi dah mula berpuasa 10 Muharram, kan yang dikatakan ianya adalah puasa yang disyariatkan kepada Nabi Ibrahim AS, dan Nabi tak pernah meninggalkan. Tapi ketika Nabi hijrah ke Madinah, ternyata yang juga turut puasa pada 10 Muharram adalah orang-orang Yahudi di situ. Maka Nabi tanya kenapa? Dia mengatakan kerana pada 10 Muharram itu Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel daripada kejaran Firaun dan tenteranya, dan tenggelamnya Firaun, dan diberikan kesejahteraan selamat kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Maka kami meraihkannya dengan berpuasa. Kata Nabi, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak untuk meraihkannya dan bergembira dengan sebab itu daripada kamu. Kemudian Nabi Musa suruh sahabat puasa 10 Muharram. Tapi kemudian Nabi mengatakan, kalau aku masih hidup pada tahun yang akan datang, aku akan berpuasa sehari sebelumnya atau sehari selepasnya. Sehari sebelumnya atau selepasnya, kerana untuk nak bezakan puasa kita 10 Muharram itu dengan puasanya orang-orang Yahudi. Kan? Termasuk juga Nabi pernah bersabda, khaliful Yahud, salahilah berbezalah kamu dengan orang-orang Yahudi dengan mewarnakan rambut dan janggutmu yang putih. Nabi suruh berinai ataupun dengan katam, kalau boleh jangan biarkan putih, warnakan dia. Kata Nabi SAW, kerana untuk berbeza dengan orang-orang Yahudi. Itu dalam hal-hal yang kita panggil kecil. Bayangkan apa yang Nabi dah asaskan untuk menyalahi khususnya kepada ahlul kitab ataupun orang-orang yang bukan Islam, yang mungkin dianggap dah kenapalah kita nak, ataupun tak perlulah, tak ada masalah pun. Dan hari ini kita sedang berhadapan dengan kebiasaan meniru dan mengikuti kepada orang-orang yang bukan Islam atau orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat, kerana meremehkan apa yang dipesan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan akhirnya dilema ialah dengan sebab kebiasaan itu kita terikat, baik itu dengan kebiasaan, adat kebiasaan, terikat dengan orang-orang yang membentuk satu budaya dan adat. Yang kedua, terikat dengan ekonomi, terikat dengan cara hidup, kerana kita tidak dari awal lagi telah pun membataskan diri kita dari tasyabbuh, mengikuti, meniru kepada orang-orang yang bukan Islam. Hari ini kita jadi dilema, susah lah, tak lebih dah biasa dah, kebiasaan dah, trend dah, ajib. Nabi dah asaskan daripada awal lagi. Hari ini kita, ialah apabila kita hari ini
dengan semangat untuk membela kepada saudara kita yang berada di Palestin, maka kita ingin untuk membaikot, untuk melahirkan kita punya solidariti kita kepada saudara kita yang berada di Gaza, dengan cara di antaranya adalah kita menyatakan daripada kebencian serta tentangan kepada orang-orang Zionis Yahudi, Zionis Israel. Tapi kita dah struggle, maksudnya boleh buat tapi tidak sepenuhnya kita mampu. Sebab apa? Sebab kita sudah pun kita panggil dah kebiasa dan bergelumang dengan kebiasaan itu, dengan perkara tersebut. Tapi kaedah mengatakan mala yudraku kullu la yudraku jullu. Kalau tak mampu tinggal semua, atau buat semua, jangan tinggal semua. Buatlah apa yang kita mampu, boikotlah apa sahaja, dan juga semampu kita, jangan tidak ada usaha. Jadi ketika mana orang itu berada hadir dalam majlis Nabi SAW dan ada bekas sufrah zafaran dari pakaian dia, yang memang Nabi sendiri tak berapa gemar melihat warna tersebut dipakai oleh sahabat, dan Nabi pernah disebutkan tadi menegur dan mengatakan itu adalah merupakan warna yang dipakai oleh orang-orang kafir. Maka pada waktu itu Rasulullah SAW tidak pernah mengajak bicara seseorang ataupun menegur dengan ungkapan yang tidak sukai orang berkaitan. Tapi kerana akhlak Nabi tak pergi terus tegur, ini pakai baju tu, buka tukar. Tak, Nabi bukan seperti itu. Kerana apa yang Nabi tak gemar tadi bukanlah haram, kerana dia sudah melakukan sesuatu yang dianjurkan, iaitu berpakaian dan menutup aurat. Okey dah, bab tu yang lebih utama. Adapun warna, baik warna merah ataupun warna kuning atau oranye, yang menyala disebutkan ya, kalau dia adalah mild biasa, itu tak menjadi masalah. Yang menonjol, walaupun ianya tidak disenang-senangi dan pernah diungkap oleh Nabi SAW tentang kita panggil meninggalkannya lebih baik. Tapi Nabi SAW melihat yang utama adalah dia telah berpakaian yang menutup aurat, itu lebih utama. Tapi untuk menegur secara terus dan langsung dengan ungkapan yang mungkin akan menyinggung perasaan orang tersebut, itu bukan akhlak Nabi SAW. Tapi tidak berbuat demikian. Ini akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau dianya perkara yang haram, ini berbeza ya, sebab kerana itu bukan haram, cuma perkara yang tak disenangi, Nabi maka tak akan tegur dengan keadaan terus langsung dan memalukan. Tapi kalau perkara yang haram, ya Nabi akan terus tegur. Kerana yang haram itu tak boleh untuk ditangguh di dalam kita nak menyampaikan, cuma dengan cara yang penuh hikmah. Kecuali kalau sekiranya perkara yang haram itu sudah diketahui umum, dan dia masih berbuat di tengah-tengah orang ramai, maka dia hanya boleh untuk ditegur. Kenapa? Kerana ia menjadi pengajaran kepada yang lain. Tapi kalau dia tak tahu, kita tahu dia orang baru, dia masih lagi, maka kita kena tegurlah dia dengan secara private. Jadi akhlak Nabi SAW, Nabi tak tegur terus kepada lelaki tadi. Jadi apabila orang itu dah keluar, barulah Nabi SAW berkata kepada para sahabat, adalah lebih baik, Nabi gunakan kalimat itu, lau qultum, adalah lebih baik kalau kamu, di antara kamu ni, dapat untuk beritahu kepada orang tadi supaya tak menggunakan celupan sufrah. Maksudnya kalau boleh dia tak pakai pakaian yang ada celupan itu. Jadi kalau dia basuh, hilangkan, okey. Ataupun dia tak pakai dah pakaian itu.
Boleh tak ada di antara kamu yang bagi tahu ini akhlak Nabi SAW untuk supaya tak menyinggung perasaan orang yang hadir di dalam majlisnya. Sedangkan Nabi berhak, kerana Nabi adalah Rasul. Nabi adalah disebut dalam istilah syari' yang membentuk syariat. Nabi boleh ketika itu, dan perkataan Nabi itu adalah relevan untuk disampaikan, tapi dikedepankan akhlak Nabi SAW, supaya cara di dalam menegur dan juga untuk nak melarang sesuatu itu perlu dengan kebijaksanaan. Satu, keduanya perlu dengan pemberitahuan yang lebih kita panggil dengan pemberitahuan yang lebih jelas. Tak sekadar, ini pakai ni, tak boleh pakai, pergi keluar. Tak. Nabi akan suruh untuk dijelaskan kepada orang tersebut. Ini adalah merupakan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermakna apa yang boleh ibrah diambil daripada hadis ini adalah Nabi sentiasa terbuka dan majlisnya sentiasa terbuka untuk dihadiri oleh siapa pun. Bukan orang yang tertentu, bukan golongan yang tertentu, bukan darjat yang tertentu, siapa pun. Imma yang disebutkan sahabat-sahabat yang alim, ataupun yang biasa, ataupun yang baru memeluk Islam, atau yang masih baru, itu akan diraikan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi akan menjaga perasaan kepada orang yang hadir di dalam majlisnya dan tidak direndah-rendahkan. Kerana kalaulah sekiranya ada yang hadir dalam satu majlis, kemudian dianya menjadi satu, kita panggil topik pembicaraan yang dihalalkan kepada orang tersebut untuk merendahkan, pasti orang itu akan menjadi tersinggung dan akhirnya kemungkinan dia pun akan jauh daripada majlis-majlis yang baik. Dan juga untuk menunjukkan betapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seboleh mungkin tak mahu orang yang hadir dalam majlisnya itu tak datang lagi. Kalau boleh tu nak orang itu sentiasa datang, kerana kehadiran dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir itu akan memberi manfaat kepada bukan hanya kepada diri orang itu dari segi sudut ilmunya, bahkan dari segi sudut iman, dan juga akan dirahmati oleh Allah SWT. Sebab tu kalau boleh nak ajak orang selalu berkumpul, duduk dalam majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang baik. Cuma cara orang yang menyampaikan dan juga orang yang duduk dalam majlis itu mestilah dengan akhlak supaya orang yang hadir itu tidak merasa kita panggil serik ataupun kita panggil segan untuk nak hadir lagi. Kadang-kadang minta maaf, mungkin yang menyampaikan itu bagus, baik, tapi cara orang yang duduk dalam majlis itu yang menyebabkan ada orang yang hadir dia tak selesa. Dia tidak diraikan, mungkin maksudnya tidak dikisahkan, kemudian bahkan mungkin dia hanya dipandang dengan pandangan yang pelik dan sebagainya, sehingga akhirnya kadang-kadang dia pun lepas itu tak nak datang lagi. So setiap orang memainkan peranan dengan akhlak supaya mendekatkan orang itu kepada kebaikan, bukan menjauhkan orang daripada kebaikan, kerana akhlak itu memainkan peranan. Jadi kalau kita tengok catatan ini disebutkan sebagian ulama berpendapat hukum pakaian dicelup dengan za'faran atau sufrah adalah haram. Ada yang lebih keras mengatakan haram, sebab Nabi sebut dalam hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin As itu mengatakan jangan kamu memakainya, ini adalah merupakan pakaian orang kafir. Tapi jumhur ulama berpendapat berpakaian yang dicelup dengan za'faran, kerana za'faran ni tahu za'faran? Zafran dia panggil, zafran yang kecil-kecil yang mana merah tu, yang mahal tu, kalau direndam dalam air dia akan berubah warna kuning, kan? Jadi itu kalau direndam pakaian, pakaian akan berubah warna kuning. Itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Jadi para jumhur ulama berpendapat memakai pakaian yang direndam dengan za'faran, zafran ataupun sufra, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh.
Aisyah radhiyallahu anha berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaq wala yajzi bi sayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah adalah merupakan saksi yang paling jelas tentang akhlak Nabi SAW. Kenapa? Kerana dia adalah orang yang paling rapat dengan Nabi. Kerana rapatnya Aisyah bukan hanya di luar, bahkan di dalam rumah tangga. Kita panggil banyaknya masa Aisyah bersama dengan Nabi dan menyaksikan akhlak mulia baginda Rasulullah SAW. Bahkan yang lebih istimewanya kerana untuk berakhlak atau baik kepada orang yang sangat rapat dengan kita, itu adalah merupakan perkara yang jarang-jarang mudah berlaku. Maksudnya kadang-kadang kita buat baik dengan orang, Masya Allah, akhlak baik, tapi kalau dah terlalu close, dah terrapat, kadang-kadang kita panggil apa, kerana dah terlalu close, dah terlalu mesra, kita panggil biasa. Kadang-kadang tu dah tak kisah dengan adab lagi. Yalah, kita dah terlalu rapat, jadi kita tak lagi kisah dengan adab. Kita panggil, ini kawan rapat, tak ada masalah. Apatah lagi dengan isteri, kan, dengan keluarga. Tapi tak, Nabi SAW kisah dalam semua keadaan, bahkan dengan orang yang rapat, dengan keluarga, dengan kawan yang rapat sekalipun. Walaupun Nabi SAW ada kadanya formaliti itu dihilangkan oleh Nabi SAW, akan tetapi adab dan akhlak tetap dipertahankan oleh Rasulullah SAW, tetap dilakukan oleh Nabi SAW. Masya Allah. Jadi Sayyidina Aisyah simpulkan beberapa perkara. Sayyidina Aisyah kata, Rasulullah SAW ini bukan seorang yang fahishan, yang bersifat keji. Maksudnya kalau orang yang bersifat keji ni, kita tahu maknanya dia memang perangainya tu hodoh dan buruk. Bersifat keji, sifat diri ni pada diri, maksudnya fahishan sifat pada diri, sifatnya itu tak baik, perangai tak elok. Wala mutafahishan, dan tidak pernah bersifat keji kepada orang lain. Yang tadi ni fahishan, sifat keji itu dalam diri, pada diri dia, perangai tak elok apa semua kan. Orang kata perangai ni tak elok tu, hodoh perangai. Tapi untuk diri dia buat benda tak elok untuk diri dia, itu fahishan. Wala mutafahishan, iaitu buat tak elok kepada orang, caci orang, kemudian buat benda yang tak baik kepada orang, itu mutafahishan. Dua-dua tidak ada pada Nabi SAW. Baik itu tak ada perangai hodoh kepada diri Nabi, tidak pula buat yang tak baik kepada, yang hodoh kepada orang lain. Tak ada, kata Aisyah. Kalaulah kita boleh faham, maksudnya tidak ada sedikit pun kekurangan dalam sifat-sifat dan perangai akhlak Nabi SAW. Tak ada. Daripada mana sudut pun, daripada satu sudut mana pun tak ada. Masya Allah. Bayangkan, kalau kita, mungkin ada orang, Masya Allah baiknya, bagusnya perangai dia, tapi dalam satu hal, dia ada juga kekurangan dia. Mungkin cara bercakap dia, mungkin daripada cara dia punya, perwatakan dia sedikit belah sini. Tapi Nabi tidak ada pun, kata Aisyah. Begitu juga, tidak akan pernah mutafahishan, iaitu berperangai buruk dan perangai keji kepada orang lain. Bahkan yang banyak diriwayatkan adalah bagaimana Nabi ini berbuat baik kepada orang. Wala sakhaban, dan ini kita belajar daripada Nabi SAW. Ini yang kita baca hadis tentang akhlak Nabi, bukan sekadar kita menjadi saksi dan menyaksikan tentang kemuliaan akhlak Nabi, tetapi nak dicontohi. Sebab tu kalau boleh dari segi sudut sisi diri kita ni, kita nak jaga, jangan ada fahishan, jangan termasuk daripada orang-orang yang ada perangai yang tak baik, yang keji. Wala mutafahishan, jangan pula pergi buat benda yang tak baik kepada orang lain. Kita dah kena betulkan diri kita.
Lagi wala sakhaban fil aswaq. Dan Nabi ini bukan orang yang suka berteriak di pasar. Nabi SAW Wa'id itu sebagai penjual. Nabi juga berniaga. Nabi tak pernah berteriak, mari beli. Kerana perbuatan itu, walaupun dianya adalah salah satu strategi ke cara menarik pelanggan ke, tapi orang akan memandang orang itu dengan pandangan yang rendah. Kan? Bermakna cara bagaimana Nabi SAW berniaga? Ya, Nabi SAW itu akan kita panggil menyediakan tempat dengan selesa, dengan baik. Orang datang diterangkan dengan baik, dengan jujur, dengan amanah oleh baginda Rasulullah SAW, dengan benar. Lepas tu Nabi mengatakan at-tajir as-saduq al-amin al-muslim ma'syuhada yaumil qiyamah. Seorang peniaga yang bercakap benar, saduq, al-amin yang amanah, al-muslim menjalani kehidupan Islam, jaga salat, jaga kewajipan, ma'asyuhada yaumil qiyamah, nanti dia mati kemudian dibangkitkan bersama dengan para syuhada pada hari kiamat. Tak ke Gaza, tak ke Palestin, tak masuk medan peperangan, niaga bercakap benar, amanah, tak tipu, tak khianat, jaga kewajipan-kewajipan dalam Islam walaupun sibuk berniaga, maka dia mati, dia akan dibangkitkan dengan para syuhada pada hari kiamat. Masya-Allah. Tapi kalau kita bukan main lagi, kita kena berjihad, kita kena membela ke Palestin, niaga menipu. Ajib kan? Bermuamalah khianat, ajib. Macam mana? Mana ruh Islamnya? Kan? Jadi kita kena betulkan, kita berada di mana pun kita bermujahadah, kita sedang berjihad. Berjihad dengan hawa nafsu kita. Kerana itu sebenarnya yang menjadi kekangan dan halangan untuk seseorang itu sanggup berkorban harta dan nyawanya kerana untuk Allah. Li'ilai kalimatillahi al-ulya. Walaupun kita sekarang ni ada semangat jihad, tapi belum tentu kalau dianya berlaku kita ni akan stay dan juga akan berada di barisan untuk berperang ataupun kita kata mempertahankan Islam. Belum tentu kita cakap je sekarang ni sebab kita tak berada di situ, belum melalui daripada atas kepala kita, dan letupan itu tak hampir dengan kita. Dan entah ketika mana baru sikit pun dah melompat lari dah. Kenapa? Kerana lemahnya diri kita kerana sentiasa menurut kepada hawa nafsu, kerana cinta kepada dunia, hubbud dunia. Kerana karahiyatul maut, kata Nabi, kerana takut mati. Itu semua ada penyakit yang disebut dengan penyakit wahan, kata baginda Rasulullah SAW. Kan? Sekarang jauh-jauh boleh cakap lah. Kenapa? Kerana yang kamu kena bermujahadah adalah yang betul-betul akan menjadikan kamu adalah pahlawan yang tangguh di dalam Islam ini, dalam agama ini, adalah apabila kamu mampu untuk mengalahkan dan berjihad dengan hawa nafsu. Sehingga disebutkan itu sebagai jihadul akbar, jihad yang paling besar. Baik, jadi Nabi tak akan menjerit-jerit di pasar, baik itu sebagai peniaga ataupun sebagai penjual. Menjerit ini ada dua keadaan. Wa imma kan nak jual, nak beli, nak jual, atau ketika mana bergaduh, ketika mana bertawar-menawar. Ni naik harga. Sifat Nabi tidak seperti itu. Kerana itu akan menjatuhkan maruah seseorang, akan dipandang jatuhnya maruah seseorang. Wala yajzi bi sayyi'ati sayyi'ah, dan sifat Nabi ini, akhlak Nabi ini, Nabi tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Masya Allah. Dia ada dua kategori manusia ketika dilakukan kejahatan kepadanya, dan ini yang biasa boleh ada orang lakukan. Walaupun ada orang yang membalas pula dengan kejahatan. Dia buat saya balas balik. Itu cara yang salah. Tapi ada
orang yang ketika dia lakukan kejahatan dia diam, tak balas, namanya sabar. Itu okey, alhamdulillah. Tapi yang lebih hebat daripada itu, ketika orang melakukan kejahatan kepada dia, dia balas dengan kebaikan. Itu Masya Allah. Jangan ada harapan sangat. Cakap senang lah ya. Tapi itu Nabi kita Muhammad SAW begitu. Dia panggil sifat hilim. Sifat al-hilmu. Itu adalah pada Nabi kita Muhammad SAW. Iaitu sesuatu yang dibuat kepada Nabi itu tak baik, akan dibalas yang baik oleh Nabi SAW. Dan itu adalah kunci. Satu adalah untuk supaya orang yang memusuhi kita, yang benci dengan kita, akan berhenti daripada mengganggu dan menyakiti kita. Satu. Bahkan dia punya natijahnya adalah orang tadi ni yang menyakiti kita, yang buat tak baik, dan kita balas baik, dia akan mengasihi kita dan bahkan menjadi pelindung kepada kita. Habib ni pada pandai, ya tak tidak. Ini bukan saya cakap, ini Al-Quran cakap. Al-Quran siapa yang cakap? Ya Allah, janji dari Allah. Tapi kita tak cuba, tak test, tak nak, tak kuat kita nak buat. Tapi Allah mengatakan, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tak sama yang perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. Tak sama. Sebab ada orang gunakan istilah sama je. Iaitu ketika orang buat tak jahat kat dia, dia balas jahat. Dia kata, ini sama je. Tak sama. Allah kata, yang baik dapat pahala, dapat ganjaran, dapat kebaikan. Yang jahat dapat dosa dan dapat keburukan. Mana boleh kamu samakan? Dia buat tak baik, saya buat tak baik. Sama. Mana boleh sama? Mana boleh kita kata sama kosong-kosong? Mana boleh? Dia dapat dosa, kamu tetap dapat dosa. Walaupun kamu dibuat dulu. Kerana kamu tetap buat yang jahat, buat yang tak baik. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Allah kita tak sama yang baik dengan yang tak baik. Mana boleh samakan? Maka idfa' billati hiya ahsan. Maka Allah kata counter balik ke satu kejahatan yang berlaku kepada kamu itu dengan ahsan, bukan dengan hasan saja, dengan yang baik, tapi yang terbaik. Dan kalau kamu mampu buat seperti itu dan kamu betul-betul buat seperti itu, maka kata Allah, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, kalaupun sebelum ini di antara kamu dan dia itu ada permusuhan, dia selalu benci tak baik, tapi kamu tangani dengan baik, kamu bantu dia, kamu tolong dengan baik, maka Allah mengatakan ka'annahu waliyyun hamim, maka dia akan jadi seolah-olah kawan rapat kepada kamu, yang akan membela dan menjaga kamu. Lihat bagaimana Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu asalnya nak membunuh kepada Rasulullah, tapi dilayan baik oleh Nabi ketika sampai ke rumah Al-Alqam bin Abi Al-Alqam. Walaupun Sayyidina Hamzah pada waktu itu mengatakan, biar aku yang berhadapan dengan dia dengan pedang ini, tapi Nabi kata, jangan wahai Hamzah. Dengan akhlak dihadapi dengan baik, sehingga kita tahu Sayyidina Umar adalah orang yang paling membela kepada Nabi SAW. Sekian ramai daripada sahabat yang lain sebenarnya sejarahnya yang awalnya ketika itu nak menyakiti ataupun nak memerangi dan membunuh kepada Nabi, tapi dengan akhlak Nabi SAW, Nabi balas dengan yang baik, maka akhirnya berubah 360 darjah ketika itu, sehingga menjadi orang yang paling membela kepada Rasulullah SAW. Ikrimah bin Abi Jahal, anak Abu Jahal, mana peperangan yang dia tak ikut, menentang kepada Nabi dan kaum muslimin, bahkan menjadi panglima beberapa dalam peperangan. Tapi waktu Fatu Mekah dia lari daripada Mekah. Dia merasakan dirinya tak akan dimaafkan oleh Nabi SAW. Ternyata Nabi maafkan. Bahkan tak cukup dengan bukti yang diutus isterinya untuk panggil dia, bahkan dibawa ketika itu ridak Nabi SAW, kain Nabi SAW untuk sebagai bukti bahawa Nabi akan memaafkan.
sehingga dia ketika menyentuh kepada kain Nabi dicium, dia dapat mencium wanginya Nabi SAW. Dia menangis pada waktu itu dan akhirnya kembali ke Mekah berbaiat kepada Nabi. Tengok lepas tu bagaimana kehidupannya, semuanya didedikasikan untuk membela kepada Islam, kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika saat dia jatuh dalam peperangan, ketika dipukul oleh musuhnya di atas riba Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, perkataan yang dikatakan, adakah dengan apa yang berlaku kepada aku ini? Rasulullah dah wafat, dia mengatakan Nabi Muhammad akan rida kepada aku. Masya Allah. Awalnya adalah orang yang paling memusuhi kepada Rasulullah, tapi ditangani dengan akhlak yang baik oleh Nabi SAW. Sebab tu dalam ayat tadi tu Allah kemudian sebutkan wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hazzin azim. Tak akan mampu orang nak dapat buat seperti itu kecuali orang yang betul-betul sabar, dan tidaklah dia akan mampu buat seperti itu kecuali dia akan mendapatkan daripada ganjaran yang besar. Baik, walakin Nabi la yajzi sayyi'ah bi sayyi'ah. Nabi tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi macam mana cara Nabi SAW balas? Walakin ya'fu wa yasfah. Tetapi Nabi lebih suka memaafkan, wa yasfah, ya'fu memaafkan, yasfah walaupun dalam ni disebut mengampunkan, tapi maksud yasfah ini melupakan, bukan hanya maaf tapi melupakan kesalahan orang tu. Sehingga kalau orang tu bercerita, dulu saya pernah buat begini, tak apa, saya tak ingat pun. Memaafkan, insya-Allah kita mampu, boleh. Melupakan, istilahnya forgive but not forget. Forgive boleh, forget tu tak boleh. Itu bukan tak boleh, susahnya nak lupa. Sehingga ada orang datang minta maaf, saya buat begini, saya maafkan, tak apa. Kita lupakanlah yang ni, itu istilah perkataan. Okey, ya. Tapi apabila dia buat salah lagi, oh dulu kamu pernah buat, ingkit balik, tak lupa. Kerana tak mudah untuk memaafkan dan melupakan. Tapi memang Allah suruh wa'fu wasfah, wa'fu wasfahu dalam Quran. Maafkan dan lupakan, supaya dengan kamu lupakan daripada itu, kamu tak ungkit balik dari perbuatan jahat, kesalahan yang dia buat, dia tak terasa hati, ataupun dia panggil tak. Yalah, kalau contohnya orang tu kita kata maafkan, tapi kita ungkit-ungkit, dia rasa apa? Dia rasa sedih lah kan. Alah, ingatkan dia dah lupa dah. Mula dia rasa tersinggung, dia rasa. Jadi cuba insya-Allah. Kalaupun tak lupa, tapi buat lupa dan tak diungkit lagi kesalahan yang dia buat. Kerana sifat Nabi SAW, apabila orang buat yang tak baik, Nabi akan maafkan dan Nabi akan lupakan kesalahan dia. Dan Nabi sekali-kali tidak akan pernah mengungkit daripada apa yang dia buat. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika mana para sahabat yang melihat keislaman Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, anak Abu Jahal, bayangkan, dah selalu perangi kepada Islam, kepada Nabi Muhammad, kemudian masuk Islam. Ketika dia jalan di tengah-tengah sahabat, ada di antara mereka yang masih geram. Ya, siapa yang tak geram kan? Orang ketika dalam peperangan, dia mungkin pernah membunuh saudara mara, kerabat orang tu. Still kadang-kadang tu nak melupakan itu bukan satu yang mudah. Maka ada di kalangan mereka yang pada waktu ketika mana Ikrimah bin Abu Jahal lalu di depan mereka, mereka mengatakan itu adalah anaknya ahli neraka. Anaknya, ialah betul Abu Jahal itu pasti di nerakanya Allah, di Abu Jahal. Allah SWT sebut secara jelas bahawa dia adalah merupakan musuh Allah dan Rasul. Tapi perkataan mereka itu pasti menyinggung perasaan Ikrimah, walaupun ayahnya, dia tahu ayahnya itu kafir, orang yang paling menentang kepada Islam. Tapi sebagai seorang anak pasti sedikit sebanyak memberikan sedih di dalam hatinya, terasa hati.
Seolah-olah dia mengatakan mereka ni tak boleh ke untuk move on. Maksudnya kan kita panggil, saya dah masuk Islam, maafkan saya, lupakan, tak boleh ke move on lagi. Sehingga akhirnya dia dalam keadaan dia duduk seorang sedih. Nabi lalu dia mengatakan, Ikrimah, aku lihat kau sedih, kenapa? Mau tak mau akhirnya dia terpaksa cerita. Kata, aku tahu aku ada dulu memusuhi kepada engkau, kepada Islam, dan juga memerangi kepada kaum muslimin yang ada ni, dan aku tahu ada di sana sini yang aku buat perbuatan yang menyebabkan mereka susah untuk memaafkan dan melupakan aku. Tetapi ada kalanya apa yang mereka sebutkan itu menyinggung perasaan aku. Apa kata Nabi SAW? Mereka menyebut tentang ayah aku, kata Abu, kepada kata Ikrimah. Nabi berubah wajah. Terus Nabi kumpulkan sahabat ramai-ramai. Nabi naik mimbar dan mengatakan, Nabi beri warning, jangan ada di kalangan kamu yang menyakiti aku dengan mengata kepada ahli keluargaku, kata Nabi SAW. Subhanallah, Nabi cakap begitu. Jangan ada di antara kamu yang menyakiti aku dengan mengata kepada ahli keluarga aku. Apa kaitannya? Maksudnya Ikrimah itu sudah jadi keluarga aku. Bahkan dia adalah orang Quraisy daripada keturunan aku. Menyakiti dia, menyakiti aku. Mengata kepada ayahnya, keturunannya adalah mengata kepada keturunan aku. Jangan ada orang menyakiti aku dengan mengata kepada keturunan aku. Macam tu Nabi suruh sebut. Nabi tak kata jangan sakiti Ikrimah, jangan cakap ayah dia. Tak, Nabi terus nisbah kepada Nabi SAW. La ilaha illallah. Bayangkan perasaan Ikrimah waktu itu. Nampak? Bukan hanya Nabi itu nak memberi amaran supaya orang jangan mengata kepada orang lain dan juga mengata kepada, minta maaf, tentang keturunan ayah, mak dan sebagainya. Itu adalah merupakan perkara yang dilarang, tak boleh. Yang jadi budak-budak ketika mana dia marah kepada itu dikata mak dan ayah. Tapi bayangkan dalam masa yang sama Nabi sedang memujuk dan juga sedang kita panggil merawat kepada sakit hati daripada Ikrimah dengan menyebutkan ahli keluarga aku, sehingga Ikrimah merasa seronok betul kerana disebabkan seolah-olah masuk dalam senarai ahli keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu fa'abillati hiya ahsan, tanganilah dari keburukan itu dengan yang baik. Dan itu solution yang mungkin selama ini kita cari. Kenapa orang ni masih tak suka dengan aku ni? Aku dah diam. Okey, sekarang ni bukan hanya diam, bukan sabar, tapi balas dengan baik. Masya Allah. Dia susah kita yang paling depan tolong. Takkan dia tak ada perasaan untuk kita panggil menghilangkan rasa tak suka dia kepada kita. Lama-lama ya terhakis. Tapi tidaklah dia mampu dibuat kecuali orang betul-betul besar jiwanya, yang sabar, yang telah pun disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, oleh Allah SWT. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang terakhir, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ma daraba Rasulullah SAW biyadihi syai'an qad. Nabi ini tak pernah sekalipun menggunakan tangannya bagi memukul, illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali ketika berjihad fi sabilillah. Pun begitu, ketika berjihad fi sabilillah disebutkan Nabi tak pernah membunuh seseorang pun kecuali seorang. Dalam sekian banyak peperangan, Nabi tak pernah membunuh siapa pun dan menyakiti siapa pun. Kerana ini sifat rahmahnya baginda Rasulullah SAW. Walaupun Nabi adalah orang yang berada di barisan paling hadapan. Nabi ini bukan sebagai sekadar komandan yang duduk dekat belakang. Tak. Nabi duduk, ada kalanya Nabi duduk paling depan sekali. Bahkan kadang-kadang para sahabat yang dalam keadaan kucak-kacir, yang mantap di dalam barisan dan menuju kepada musuh adalah Nabi SAW. Nabi adalah orang yang paling berani sekali. Bahkan kata Ali radhiyallahu anhu, Ali kita tahu kepahlawanan dia, punya hebat. Bahkan anak pun semua nak nama perang je. Tapi kalau kadang nak tak nak sebagai manusiawi, sifat manusia, ada kalanya ada rasa gerun juga.
tengok je. Dia kata macam mana kami buat? Kami akan duduk di belakang Nabi SAW. Duduk macam tu, berlindung di belakang Nabi. Mana Nabi adalah orang yang paling hebat sekali. Tapi Nabi tak pernah menyakiti, maksudnya dengan sebab Nabi ni rahmatan lil alamin. Apatah lagi wala daraba khadiman wala imra'atan, apatah lagi nak memukul kepada khadim. Ada orang dia ni berani bukan penakut, bukan nampak macam seolah-olah buat baik orang, tapi rupanya penakut. Sebab tu dia tak buat apa-apa ke orang. Tapi kat rumah dia menyakiti kepada orang-orang yang lemah. Minta maaf, ada suami yang memukul kepada isteri. Begitu juga mungkin memukul kepada anak-anak dengan luar batasan, atau pembantu, orang yang di bawahnya. Kenapa boleh untuk nak tunjuk hebat? Ini bukannya kuat, ini penakut disebut. Orang yang penakut seperti itu, dia akan menyakiti orang yang lemah. Seperti yang berlaku di Palestin, di Gaza, ketika dia bom dan juga membunuh kepada orang awam, itu adalah pengecut, dia panggil penakut. Tak gentleman, tak ada sifat daripada kekuatan yang sebenar. Tak, ini penakut. Mereka mati tentera-tentera dia ketika mana lawan berduel dengan itu, kalah. Cara dia nak respon, dia pergi bunuh kepada orang awam. Ya Allah, macam penakut betul. Ini sifatnya orang Yahudi. Begitulah penakutnya orang yang ketika mana dia akan menyakiti orang yang di bawah dia, pembantu ke, isteri dan ke anak ke. Ini bukan sifat Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan terbaliknya, Nabi ini adalah orang yang paling berbuat baik kepada khadimnya dan kepada isterinya. Masya Allah. Yang paling membela pula, itu Nabi kita Muhammad SAW. Ini akhlak yang mudah-mudahan juga dapat kita contohi daripada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan daripada akhlak Nabi itu adalah merupakan tuntunan kepada kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita mula mengorak langkah mencontohi kepada Nabi SAW dan mengubah kepada kebiasaan-kebiasaan dan kelaziman yang tak baik atau yang kurang baik kepada yang baik dengan mencontohi kepada Rasulullah SAW. Karena kehidupan manusia itu tidak akan dapat untuk di-upgrade, ditingkatkan tanpa mencontohi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan selagi mana kita bermukhalafah, bertentangan dengan akhlak Nabi, kita sedang mendowngrade, kita sedang merendahkan diri kita itu dan menghinakan diri kita. Muliakan dirimu dengan kemuliaan akhlak baginda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bantuan dan kemenangan kepada kaum muslimin di mana saja mereka berada, khususnya yang berada di Gaza, di Palestin, yang mempertahankan tanah air mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kekuatan kepada mereka dan diberikan ketabahan, kesabaran kepada orang-orang awamnya yang menghadapi daripada kezaliman yang telah dilakukan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah lindungi mereka, dinaikkan derajat mereka, dimaafkan oleh Allah dosa-dosa mereka, dan diberikan oleh Allah kedudukan yang mulia, dan diberikan oleh Allah rezeki hissi dan maknawi oleh Allah, dimantapkan iman mereka, dijaga akidah mereka, diberikan kemantapan daripada kehidupan mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan daripada kemenangan yang bermakna kepada mereka dan kepada kaum muslimin di dalam mempertahankan tanah air dan juga Masjidil Aqsa secara amnya, ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan Allah menghancurkan Zionis, Yahudi dan Amerika dan mereka yang membantu kepada mereka, dipecahkan persatuan mereka, digegarkan langkah-langkah mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merendahkan kedudukan, menghinakan mereka
dan Allah Subhanahu wa taala menghantarkan bala tenteranya berupa anjing-anjing yang akan merobek dan juga akan memecah-pecah belahkan kepada mereka. Ya Arhamar Rahimin, ya Arham, ya Muntaqim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah ya Munzilal Kitab wa Mujriyas Sahab wa ya Hazimal Ahzab, ihzimhum wansurna alaihim ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.